Angin Ini kali pertama dan terakhir saya akan menangis kalau saya tak dapat masuk universiti. But believe me, 1970 saya akan berada di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi desakan daripada guru-guru masa itu yang saya ingat supaya diadakan satu universiti yang menggunakan bahasa Melayu sebagai tempat anak-anak Melayu yang belajar di sekolah Melayu ada tempat untuk dia meneruskan pengajian sampai ke universiti. Bila dibina UKM ada Fakulti Sastra, Fakulti Sains dan Fakulti Pengajian Islam. Kesayangan pada UKM tu luar biasa. Bila dapat masuk UKM tu rasa macam subhanallah. Besar sangat dia punya anugerah yang Allah bagi kat saya. Dan saya berjanji saya akan berkorban apa saja untuk Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada tahun 70 saya mengajar Syekh Sarji dalam kelas saya. Mei mereka datang pada Mei 18 tahun 70. Jadi saya antara tutor yang mendaftarkan mereka. Lepas saya kenal semua tu. Tapi yang datang ke UKM batch yang pertama saya ingat ada 176 orang. Jadi batch yang pertama, batch kedua, batch ketiga they are good students. Jadi semangat untuk meletakkan UKM itu hebat itu dibesarang di dalam boleh dikatakan setiap jiwa pelajar pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Di pantai itu dulu bekas maktab perguruan di mana bangunan-bangunannya tak seperti cukup macam pejabat dan pendaftar dibuat ke atas bangunan, atas bumbung. Garaj kereta jadi pejabat, flat PKS tu jadi jabatan-jabatan, satu-satu jabatan ambil 2 floor dan sebagainya kan. Dan satu lagi yang selalu terlupa, ada college itu di mana pelajar diletakkan, dipanggil nama hebat, college pertama. Saya fellow di situ. Dan di dalam Fakulti Sastra pada masa itu adalah Jabatan Geografi, Jabatan Antropologi, Sosiologi, Jabatan Economics, pada itu juga Jabatan Persuratan Melayu, Jabatan Sejarah. Ya. Banyak kekitangan adalah kekitangan sokongan, boroh dan sebagainya. Dan pensyarah saya fikir waktu itu ada dah diambil 20-30 orang macam tu. Ramai pensyarah pada waktu itu daripada Indonesia lagi, peringkat awal tu. The department needs a staff with a PhD holding. Jadi saya tengok masa itu semangat tu dah semangat untuk membina jabatan, untuk mengukuhkan lagi jabatan dan juga mengukuhkan UKM. Tuan Razak, beliau menyebutkan bahawa I like to see UKM before I die move to a permanent location. Asalnya UKM ni patut pindah ke Jana Bayi. Macam mana tak sesuai, pasal dia jauh, susah communication dia. So, tapi bila Tuan Razak, saya dengar cerita ni lah, Tuan Razak kata cari tempat lain yang mudah dihubungi daripada KL. So dia cadangkan Bangi ni. Saya tak pernah dengar mana tempat tu Bangi. Masa itu tak ada Google kan, kena cari map Bangi kat mana. So saya sampai kat Pudu, naik bas sampai kat Pudu, saya tanyalah nak pergi Bangi macam mana. Saya pun tak biasa dengan Kanjang, tak pernah dengan Kanjang. Visi kita Anwar Ahmad dia kata kau jadi pengarah pada ni perpindahan ni ke Bangi. Aturkan semua sekali, cari lori, cari apa semua sekali. Allah kata. Pindah ke Bangi masa tu belum siap lagi. Jadi jalan-jalan tak siap. Perpustakaan tingkat 4, tingkat 5 masih lagi bertukang, ganggung. Kan?
Masjid ada sembahyang pun dekat library, dalam bangunan library. Masa tu banyak jabatan-jabatan tak siap, cuma yang diadu ilmu ni saja yang siap lah. Apabila sampai sini, bila barulah kita nampak terjelmanya depan mata kita ni kemudahan-kemudahan yang ada. Ya. Barulah kita tengok jabatan perhubungan ni baru dikembangkan menjadi jabatan komunikasi. Sains politik ni berkembang menjadi sebuah jabatan psikologi dan sebagainya. Jadi lebih tinggi lagi. Jadi kita lihat bahawa nama sastra itu tak mencukupi, ya. So itu panggilkan Fakulti Sains FS KK, Sains Kemanusiaan dan Kemasyarakatan. Kita tubuhkan fakulti dan sebagainya, fakulti-fakulti baru, jabatan-jabatan baru, nampak dia terselah, kan? Banyak kita tengok misalnya kata Persatuan Melayu ketika itu, siapa nama dalam bidang sastra, kan? Osman Putih, Ramli Isin, Mana Sikana, sebut saja orang-orang dalam sastra ada kat UKM. Orang antropologi, kan, orang Prof. dengan Prof. sampai ke Europe, kan? Orang mengenal dia. Kalau sebut orang nak pergi ke komunikasi Asia Saji itu orang kenal. Jadi kita bukan bercakap tentang bidang, tapi ikon-ikon bidang, lokal ikon tu yang ada dalam orientasi sempadan dunia dan sebagainya ada di UKM. Saya telah berjumpa dengan beberapa pensyarah masa tu yang saya kagum lah, utamanya Prof. Hud semasa tu, ya, Prof. Hud Saleh, Prof. Samsul Amri, Arwah Azhar Simin semasa tu. Jadi ramailah yang saya jumpa dan saya rasa that's the flesh to the bone, ya, in the sense that itu yang menjadikan UKM menarik. Nama-nama mereka yang semasa itu pun sudah terkenal, ya. Saya masuk UKM tahun 1980-81. Lama 91. Jadi apa yang kita lihat di sini masa itu memang surrounding ni memang hutan lah. Pegan Kajang itulah pegan kita, Kajang. So sampai ke Bangi, wow, kampus hebat ni, besar. Saya tak ada motosikal ni, kalau berjalan penat ni. Di kita punya jambatan keluar UKM tu, di bawah tu kan ada sungai kan. Di bawah itu ada gerai tu. Gerai-gerai makanan. Pagi petang setelah kami makan. Cukup yang sedap tau. FSSK daripada tahun 89 sampai sekarang, yang berubah hanya dari segi dia punya landscape saja, tapi dia punya hard structure dia sama. Di mana masa tu ialah yang saya nampak brick and mortar saja. Ya. No, you had the bricks yang buat tu. Oleh kerana brick ni nak save painting, so we have brick semua putih kan, kita tak mau tak belah bakri macam, so that we don't have to repaint. Dulu alur ilmu tu agak tak terjaga lah, but now is a very proper manage. Hard structure memang macam ni, colournya tak berubah, aras pun tak berubah. Ni lepas cokit memang lalu lalang. Pusat-pusat ini pun kedudukannya sama. Dulu pun dipanggil jawatan. Atas bangunan kibat kami dulu seronok bila tengok atas bangunan rumput kan. Di atas kan. That is the same landscape yang universiti maintain lah. Apa yang pelajar nampak sekarang ni adalah apa yang kami nampak almost 30 years back. Duduk di kampus itu walaupun susah, tak ada air, lepas itu pindah ke komsis yang atas bukit tu pun tak ada air juga. Mandi-mandi, pop, tengah sonok, tengah bersama-sama pun, satu kulit sebising, apa? Air tak ada. Jadi legasi air tak ada tu sampai sekarang ni lah. Dalam zaman saya sebagai pendaftar, kita telah menubuh satu kampus di Sabah. Satu daripada kursus yang ditawarkan ialah kursus pembangunan. Jadi apabila diwujudkan Universiti Sabah, fakulti pembangunan di sana dikecilkan sebagai jawatan dan
perubahan juga berlaku dari segi Persatuan Melayu. Persatuan Melayu dulu linguistik pengajian Melayu berkembang menjadi bahasa Melayu. Dulu IBKKM, lepas tu ada masalah IBKM, mereka yang Jabatan Persuratan dipindah untuk berkhidmat di IBKM dan dinaikkan pangkat, dinaikkan sebagai atma pada masa itu. Lepas itu ada satu arahan daripada pihak atas mengatakan fakulti kena struktur semula, iaitu pada 2001. Ya? Penstrukturan semula telah berlaku di mana fakulti FSKK semasa itu telah digabung dengan fakulti pengajian bahasa dan juga fakulti sains pembangunan. So 3 fakulti. So jadi isu pergabungan ni menjadi national issue. National issue. Tiap-tiap hari keluar surat khabar. Front page, second page dan sebagainya. Pihak yang masalah tafsir kata kita nak menghapuskan Jabatan Persuratan Melayu. UKM menghapuskan Jabatan Persuratan Melayu. Headline dia begitu. Kita bukan nak memasukkan, kita masukkan jabatan, mengembangkan dia jadi satu pusat pengajian yang macam mini fakulti. So masa itu memang saya rasa cukup lama lah, macam-macam pergelutan, macam satu pandangan yang bernas lah, walaupun ketegangan berlaku kan, sebab masing-masing nak mempertahankan bidang mereka, nak mempertahankan pusat mereka, parti mereka. Tapi akhirnya dekan masa itu Persatuan decide okay, kita akan berubah, akan menjadi satu, 3 fakulti menjadi satu fakulti di bawah fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Dan oleh kerana kemasukan jabatan-jabatan yang baru, perubahan sebagai strukturnya, maka itu sudah saya difikirkan perubahan yang menama itu. Dan waktu itu beberapa perubahan juga telah berlaku, terutamanya dari segi penstrukturan kurikulum, program dan wujudnya apa yang dinamakan sebagai pusat-pusat pengajian lah. Dekan pertama ialah Profesor Emeritus Dr. Samsudin Irahim. Beliau menjadi dekan pada tahun 2001 sehingga 2004. Kemudian ialah arwah Profesor Dr. Muhammad Yusof. Beliau menjadi dekan daripada 2004 hingga 2007, 3 tahun. Dan kemudian arwah Profesor Dr. Sharifah Mastura yang telah menjadi dekan ketiga FSSK pada 2007 sampai 2010. Dan saya pula dekan keempat pada 2011. Sehinggalah 2016 saya rasa, itu 5 tahun. Kemudian saya sabbatical sekali dan selepas sabbatical saya pulang dan dilantik semula sebagai dekan pada tahun 2019 sehinggalah 2022 insya-Allah. Ya, saya anggap arwah Datuk Sharifah Mastura sebagai mentor pentadbiran saya. Jadi saya amat kagumlah dengan kebolehan beliau untuk membawa kita semua ke hala untuk mencapai sasaran universiti sebagai universiti penyelidikan, di mana melalui networking beliau dan juga usaha beliau untuk mendapat dana-dana penyelidikan telah banyak membantu kita. She's the one lah yang banyak mengajar saya dari segi kepakaran dalam bidang hidrologi dan geomorfologi lah. Berkat doa dan juga berkat ilmu yang diajar tu, saya dapat memanfaatkan ilmu tu, dan saya berdoa supaya mereka ni, apa yang mereka bagi kepada saya tu mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Pada beliau nothing is impossible. Semuanya boleh dilakukan, ya. Dan yang menjadi kelainan pada beliau ialah beliau menunjukkan that it is possible. Hati beliau is always about FSSK. Sehinggalah beliau meninggal, tak pernah dia lupa untuk membantu FSSK. Itu yang saya rasa kita amat menghargai contribution beliau dan juga
apa pun legasi beliau banyak yang telah ditinggalkan lah. Sejak diumumkan sebagai salah sebuah universiti penyelidikan pada 11 Oktober 2006, Universiti Kebangsaan Malaysia mengorak langkah untuk menjadi sebuah universiti yang terunggul menjelang 2018. Antara 2007 hingga 2010 merupakan era yang agak signifikan bagi FSSK sebagai fakulti yang baru, sebab semasa itu UKM pun telah diberi taraf universiti penyelidikan. Jadi masa jawatan dekan yang paling mencabar, saya rasa, sebab masa itu ada satu transisi kepimpinan berlaku, ya. Jadi banyaklah posisi-posisi dasar-dasar yang kita perlu, yang baru datang, ya. Ini merupakan satu pengalaman yang penuh cabaran. Ramai yang menentang usaha universiti sebagai RU, ramai yang menanya, dan juga usaha kita sebagai pensyarah sains sosial ni untuk mendapat penerbitan dalam jurnal-jurnal terindeks. Susah, bukan saja susah, tak pernah didengar. So it's the first time macam tu. Kalau dulunya nature kita ni, kita mengajar saja, ya? Kita mengajar saja, kita mengajar. Tapi tidak terfikir dalam konteks masa kita ni perlu mencari dana. Macam mana kita promote fakulti, macam mana kita nak memastikan fakulti ni kita terbang tinggi di awan, macam Rosman kata, mana-mana pergi tau. Tapi itu peranan yang kita perlu pangku sekarang. Kita ada kerjasama dengan badan-badan uniform, polis, SPRM, tentera, ya, yang sudah berjalan dekat 15-20 tahun, yang telah memberi impak yang paling positif kepada fakulti dan universiti, ya. Kerana kebanyakannya ketua polis negara dulu, kita punya alumni, ya, tentera alumni kita yang Brigadier General, semua. Jadi ini yang saya merasakan sebagai ahli fakulti sains sosial ni, saya rasa amat gembira kerana tokoh-tokoh yang dikeluarkan, tokoh-tokoh yang memimpin negara, nombor 1, nombor 2 negara, ya. Jadi ini kebanggaan fakulti saya rasa. I think one of the most important thing bila seorang pelajar masuk universiti bukan setakat untuk mendapat sijil aja. I think the most important is to make friends lah. But because of the friendship, persahabatan yang erat, I think it has helped me to be a better person and to be a better our CEO. It helps me my job lah. We have to live up to the name, socializing, observing, and I take pride of where I come from, Faculty of Social Sciences and Humanities. Sekalanya saya mengusahakan rebranding FSSK semasa saya menjadi dekan pusingan pertama. Sebab semasa tu kita belum dikenali sangat sebagai satu fakulti yang multidisiplin yang ada potensi di tahap global. Ya, jadi itu usaha untuk rebranding tu ialah untuk meletakkan FSSK di tahap itu. Misi saya pada waktu itu ialah saya nak fakulti kita FSSK ini dari segi output penyelidikan, penerbitan, ke kurikulum baru mestilah yang up to date. Prinsip saya bukannya mengganti. Saya suka mewaris. Sebab tu saya kata pelan pewarisan. Apa yang ditinggalkan oleh mantan dekan saya bawa dan saya improve. Saya lebih banyak tertumpu kepada peningkatan prasarana lah pada waktu itu kan. Dan alhamdulillah waktu itu selepas diusahakan oleh Prof Azita, Dewan Perdana kita dapat improve. Dan yang paling seronok dalam tempoh tu ialah bila FSSK menjadi tuan rumah kepada sukarelawan Sukan C. Kita train 15,300 orang di FSSK. Dari segi QS ranking, ada program kita, ada 5 program kita yang top 200 dan ada satu yang top 130, itu English language dan literature. Dan saya harap dalam tahun-tahun yang depan ni kita dapat mengekalkan dan meningkatkan ranking kita di situ. Dalam masa yang sama, networking at the international level kita akan usahakan lagi. Dan saya rasa memang banyak potensi lah dan kita boleh capaikan, insya-Allah.
Jadi sekarang ni lap tak lap mata, pejam jam tu actually sudah 50 tahun. Ya. Saya 34 tahun, maknanya 12 tahun lepas itu dia bergerak. Maknanya saya melihat kejayaan ini cukup saya bangga. Ya. Kekuatan di FSSK adalah dari segi gabungan ataupun the alliance ahli-ahli, pelajar dan juga seluruh yang ada dalam ekosistem fakulti. Bagi saya UKM merupakan satu universiti yang hebat, tetapi boleh hebat lagi. It's just that you need to have better strategies and slightly a better push untuk menjadi sebuah universiti yang tergolong, yang terbaik dan sebagainya. I think that UKM has achieved a lot and we all should be very proud. I memang bangga. Semoga UKM akan lebih berjaya lagi dan dapat mencapai cita-cita untuk mewujudkan sebuah universiti kebangsaan yang terulung. Hebatnya Universiti Kebangsaan Malaysia kerana semangat. Dan semangat ini tidak ada pada universiti-universiti lain. Jadi jangan hilangkan semangat ini. Ilmu memimpin, you have to push that ilmu sentiasa memimpin.